Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Wow, ini dia bekas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Cakap berdegar-degar di dalam Dewan Rakyat. Ini tidak kenala, ini tidak dicerakinkanlah dan macam-macam lagi lah. Ya, permintaan yang beliau buat. Tetapi adakah bekas Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan semasa kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional pada tahun 2021 ini, ya, Perikatan Nasional ini mereka lupa mungkin ya untuk mempertahankan ya pesawah-pesawah seperti mana yang cuba mereka lakukan hari ini, seakan-akan mereka lah yang terpaling hero, terpaling hebat, terpaling hero lah dikatakan begitu sahabat-sahabat semua. Tapi mereka lupa. Tapi hari ini yang saya ingin dedahkan kepada anda sahabat semua, apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh kerajaan ya PAS Bersatu Perikatan Nasional dan juga kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi hanya dua ya Perdana Menteri, ya hanya dua Perdana Menteri saja ini yang pernah ya untuk naikkan harga belian lantai padi. Yang lain itu bila berkuasa mereka lupa untuk mempertahankan pesawat dan sebagainya. Jadi siapakah mereka itu? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Pastinya Anda akan rasa malu karena kita hari ini melihat berdegar-degar mereka berkata-kata di dalam Dewan Rakyat itu dan ini dan sebagainya. Jadi seperti yang saya katakan awalnya, hanya dua Perdana Menteri saja yang pernah menaikkan harga belian lantai padi sepanjang pentadbiran mereka. Dua pemimpin itu ialah Najib Razak dan juga hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada 2014, Najib menaikkan harga lantai belian padi pada Rp1.200. Harga itu tidak berubah untuk tempoh 9 tahun ke hadapan. Ketika itu pemerintahan Pakatan Harapan 1.0 dan diikuti oleh kerajaan PAS Bersatu Perikatan Nasional. Pada tahun 2023, setahun selepas Anwar yang juga ahli Parlimen Tambun menjadi Perdana Menteri, beliau menaikkan harga lantai belian padi kepada Rp1.300 per tan metrik. Bagaimanapun, ya, Persaudaraan Pesawat Malaysia, pesawat baru-baru ini mahu kerajaan untuk mempertimbangkan cadangan pertubuhan itu untuk menaikkan harga lantai belian padi daripada 1.300 kepada 1.800 per tan metrik. Jadi mendengar keluhan ramai hari ini, kerajaan telah bersetuju selepas mesyuarat untuk menyelaraskan harga belian lantai padi daripada 1.300 kepada 1.500 berkuat kuasa 16 Februari ini. Selaras dengan itu menjadikan PMX satu-satunya Perdana Menteri yang telah pun menaikkan harga belian padi sebanyak 2 kali dalam tempoh pemerintahan beliau. Ya, tempoh 2 tahun sahabat semua, dan masuk tahun ketiga 2 kali sudah dinaikkan. Mungkin kalau genap 5 tahun akan ada satu lagi kenaikan. Jadi ia lebih baik berbanding 3 Perdana Menteri terdahulu, yaitu Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Ketiga-tiga mereka tidak pernah menaikkan harga lantai padi sepanjang mereka memerintah. Jadi itu adalah kebenarannya sahabat-sahabat dan juga faktanya. Jadi kalau anda nampak poster ini, lebih jelas untuk kita nampak ya dalam seperti yang saya katakan, tahun 2014 Najib menaikkan 1.200 per tan metrik. Tahun 2018 kekal 1.200. Perdana Menterinya ketika itu adalah Mahathir. Dan tahun seterusnya selepas langkah Saitan, langkah tebuk atap dilakukan dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri pada tahun 2020, kekal lagi 1.200 per tan metrik. Tidak ada kenaikan, tidak ada perubahan. Begitu juga tahun berikutnya, tahun 2021, dan Perdana Menterinya Ismail Sabri juga kekal pada kadar 1.200 per tan metrik. Jadi hari ini kita nampak mereka berdegar-degar dalam Dewan Rakyat, termasuklah bekas-bekas menteri mereka. Ya, kononnya hari ini mereka lah terpaling pesawah, ya, terpaling menjaga pesawah dan sebagainya. Tetapi mereka lupa ketika mereka menjadi kerajaan, tidak pun mereka naikkan dan kekalkan ya
kekalkan kepada 1.200. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih pentadbiran pada tahun 2023, lalu dinaikkan menjadi 1.300 ya, dan tahun ini naik lagi kepada 1.500. Jadi siapa sebenarnya yang cakap kosong? Siapa sebenarnya yang hanya tahu berpolitik dan sebagainya, tidak pun pernah memikirkan hal rakyat, hal kepayahan pesawah dan sebagainya. Tapi hari ini mereka seakan-akan terpaling hero, mereka seakan-akan terpaling pejuang dan sebagainya. Termasuklah bekas menterinya, ya, ahli Parlimen Beluran ini, ya, yang menjadi Menteri Pertanian, dan timbalannya pada ketika itu sahabat semua adalah daripada parti PAS. Mereka lupa kerana mempunyai kuasa sudah. Jadi mari kita lihat bagaimana ahli Parlimen Beluran, bekas menteri ini berdegar-degar. Ini dia cakap sahabat semua. Silakan Yang Berhormat Beluran. Terima kasih Yang Berhormat Speaker. Apabila dibentangkan penjelasan menteri hari ini, kita jangkakan ia akan menyelesaikan dua perkara utama dalam isu beras putih, dalam isu industri padi beras negara ini. Pertama, kehilangan beras putih tempatan. Kedua, soal kebajikan pesawah. Sepatutnya ditangani dalam penjelasan menteri, tetapi kedua-dua perkara ini tidak ditangani melalui penjelasan yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Apa jaminan Yang Berhormat Menteri, Speaker? Harga beras putih tempatan kekal dijual pada RM2.60 sekilo. Harga import RM3.50 sekilo. Apa jaminan beras putih tempatan ini tidak dimanipulasi menjadi beras putih import dan dijual pada harga RM3.50 RM4 sekilogram? Dengan pengumuman menteri hari ini, tambahan 150 juta untuk mengimbangi harga RM2.60 beras putih tempatan ini, bermakna pihak industri, pihak yang memanipulasikan beras putih tempatan sejak 2 tahun yang lalu ini akan mendapat keuntungan dengan menjual, merepack, menjual beras putih tempatan kepada beras putih import. Itu satu keuntungan. Keuntungan kedua, peruntukan 150 juta yang diumumkan menteri juga akan dituntut oleh pihak industri. Ada dua perkara, tak menjawab. Beluran. Soal kebajikan pesawah, RM1,500 per tan dijual, tidak memberi kelegaan kepada pesawah. Yang Berhormat Speaker, ada 25 faktor kos yang ditanggung oleh pesawah untuk setiap penanaman yang mereka kendalikan. Daripada perebutan jerami, pembajakan kering dan masuk air, baiki batas dan parit, pembajakan kedua, pembajakan ketiga dan sisir, meracun siput gondang, kos benih dan merandam benih, menambur benih, pengawasan pertama, belas sampai 25, pengangkutan benih, pengangkutan padi, sewa petak sawah, pengangkutan baja, PPK dan sebagainya. Untuk 1 hektar, Yang Berhormat Speaker, pesawah akan menanggung kos sebanyak RM7,693. Apa pendapatan pesawah? Yang Berhormat. Pada kadar RM1,300 satu tan, Yang Berhormat, dengan pendapatan hasil jualan padi per hektar, katakan 5 tan, kemudian baki bersih 4 tan, subsidi 4 tan bersih daripada kerajaan sebanyak 500 seperti yang diumumkan tadi, insentif bajak 1 hektar RM100 seperti yang diumumkan tadi, insentif rajun RM200 per hektar. Kesemua ini berjumlah RM7,500 jika pada kadar RM1,300. Jadi pada kadar RM1,300, petani menanggung kerugian sebanyak RM200 setiap kali penanaman. Beluran. Pada kadar RM1,500, zero net revenue. Kalau diolah pada RM1,800 satu tan pun, petani alright guys, so dia mempersoalkan segala subsidi, segala bantuan yang diumumkan oleh Datuk Seri Muhammad Sabu sebagai Menteri di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Kita berbalik kepada ketika mereka menjadi kerajaan. Adakah mereka memberikan subsidi seperti mana yang kerajaan bagi? Adakah mereka menaikkan belian
lantai padi seperti mana yang dinaikkan oleh Kerajaan Perpaduan sebanyak 2 kali ya dalam tempoh 3 tahun ini, tidak ada sahabat semua. Tapi hari ini seakan-akan mereka lah pejuang kepada pesawat-pesawat ini, seakan-akan mereka lah hero dan sebagainya ya. Jadi kita boleh nampak betapa hipokritnya mereka. Bila mereka berkuasa, mereka lupa ya kebajikan pesawat-pesawat ini. Tidak ada satu pun yang dinaikkan, yang dibagi ya seperti mana yang dilakukan oleh kerajaan hari ini, menaikkan belian lantai dengan subsidi, dengan bantuan-bantuan yang lain yang telah diumumkan, mereka masih lagi mempersoalkan. Jadi inilah hipokritnya politikus-politikus sampah masyarakat ini. Itu pandangan saya sahabat-sahabat semua. Bagaimana dengan Anda? Adakah Anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekiannya daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.